اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Subyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita, wajib beriman kita dengan untung baik dan jahat itu, untung baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada Allah, yakni kehendak, ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, dan daripada qadar Allah, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Dan untung jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu kufur dan maksiat. Kufur seseorang telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, sampai saat seseorang melakukan perbuatan kufur adalah datang daripada qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dan maksiat, berlakunya perkara maksiat telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, sampai masa berlaku perkara jahat, sampai masa berlaku perkara maksiat, ianya adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini rukun iman yang keenam. Perkara baik, perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala beriman, ya Muhammad, man amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi falyaltamis rabban ghairi. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang beriman dengan aku, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, perkara baik dan perkara jahat, Allah menyatakan sesiapa yang beriman dengan aku, beriman dengan Allah, tetapi tidak beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, perkara baik, ketentuan dan perbuatan Allah, perkara jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah, tidak beriman, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain daripada aku. Beriman dengan aku, Tuhan kata, tapi tidak beriman dengan hak rukun iman yang keenam ni. Perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Tuhan kata, hendaklah kamu cari Tuhan selain daripada aku.
Boleh cari Tuhan lain, tak boleh cari Allah Ta'ala jua Tuhan. Maka kena berimanlah. Baik ke termasuk perkara jahat datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak beriman perkara baik dan jahat datang daripada Allah, cari Tuhan lain lah. Walaupun beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak beriman dengan perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minggu lepasnya saya pergi kepada bicara syurga dan neraka. Sekarang ni kita bicara hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam ini, sekalian yang berlaku dalam hadis Muslim, waktu wal qadari kulli, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah sekalian. Hadis Muslim hak hadis Jibril itu, waktu mina bil qadari khairihi wa syarihi, engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah baik dan jahat. Jadi apabila kesemuanya datang dari qada dan qadar Allah, syurga neraka pun telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal. Baik dan jahat telah diqadakan oleh Allah pada azal. Orang yang Allah Ta'ala qadakan pada azal beriman dan beramal soleh, Allah telah qadakan pada azal seseorang ni ahli syurga. Jadi macam mana boleh tahu seumpama tu? Apabila Allah Ta'ala mengqadakan, menentukan seseorang beriman dan beramal soleh, Allah mengqadakan seseorang tadi dengan syurga. Sebab Allah telah janji di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira olehmu ya Muhammad akan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan jelas dalam surah Bayyinah itulah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Balasan orang yang beriman dan beramal soleh syurga. Jadi apabila seseorang Tuhan qada pada azal beriman dan beramal soleh, Tuhan qada pada azal ianya ahli syurga, sebagaimana yang dijanjikan di dalam ayat Al-Quran. Apa yang Tuhan janji dalam ayat Al-Quran, itulah yang telah diqadakan oleh Allah pada azal. Sebab janji Quran mustahil bohong. Janji Quran mustahil bohong. Jadi apabila orang yang beriman, orang yang beramal soleh, janjian Qurannya syurga. Jadi orang yang Allah Ta'ala qadakan beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala qadakan ianya di kalangan orang ahli syurga. Samalah juganya hak balasan kepada orang kafirnya adalah neraka. Itu kita maklum dah, balasan orang kafir adalah neraka. Jadi orang yang Allah Ta'ala qadakan kafir, siapa ke mati kafir, Allah telah mengqadakan pada azal ianya adalah ahli neraka. Itulah pada ni. Dan Quran sudah menyatakan bahawa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan masuk syurga oleh orang kafir sehinggalah masuk oleh unta dalam lubang jarum yang halus. Makna mustahil orang kafir nak masuk syurga. Jadi seseorang yang Allah qadakan pada azal kafir sampai ke mati, makna qada azalinya nerakalah kekal selama-lamanya dia. Jadi syurga neraka pun telah diqadakan oleh Allah pada azal. Kalau seseorang Tuhan qada daripada azal beriman tapi tidak beramal soleh, beriman lengkap ke enam rukun iman, tapi amal solehnya tidak cukup amal soleh dia.
Hak Tuhan larang, ada yang dia tinggalkan, tapi banyak contohnya hak dia buat. Contoh, ini qada azali. Tapi bila Allah qada pada azal, dia beriman sampai ke mati, maknanya dia berdosa. Tapi di khatimah, di kesudahan, Allah qadakan iman dia selamat. Dia beriman tapi melakukan dosa. Kalau Allah qadakan di khatimah, di kesudahan tu dengan husnul khatimah, yakni baik kesudahan, yakni al-maut alal iman, mati dalam keadaan imannya selamat, mana Allah qadakan pada azal ianya adalah syurga. Tapi syurga tu sama ada syurga terus sebab dosanya diampuni oleh Allah, ataupun kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu atas qada azali lah. Tapi nak ceritanya, seseorang yang beriman qada Allah, tapi dia tidak beramal soleh, Allah mengqadakan bahawa dia mati dalam iman. Dia mati dalam iman. Makna qada azalinya dia adalah ahli syurga sebab dia mati dalam iman. Tapi syurga terus ke dosa banyak tu Allah tak ampuni, ataupun kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu, Allah pun telah mengqadakan pada azal. Harus kedua-dua. Orang beriman dan beramal soleh, syurga direct. Quran sudah nyatakan. Orang mati kafir, neraka direct kekal selama-lamanya. Quran nyatakan. Orang yang beriman dan orang beriman tapi tidak beramal soleh, atas kehendak Allah lah. Pada azal Allah kehendak macam mana, Allah ampuni dia dosa dia, terus ke syurga. Allah tidak ampuni dosa dia, Allah Ta'ala bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu, kemudian barulah masuk ke syurga Allah atas qada azali lah. Tapi nak ceritanya, syurga neraka seseorang pun telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal. Segala-gala perkara telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal. Segala-gala. Walaupun pada peringkat permulaan Allah mengqadakan dianya beramal dengan amalan ahli neraka sekalipun, kalau Allah telah mengqadakan pada azal dia ahli syurga, Allah akan mengqadakan dia bertaubat dan kembali beramal dengan amalan ahli syurga. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Maknanya seseorang ni dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antara seseorang dengan neraka melainkan sehasta. Tapi telah terdahulu ketetapan dia adalah ahli syurga, maka dia pun beramal dengan amalan ahli syurga. Dia mati dalam amal ahli syurga, dia akan dapat masuk syurga. Ini hak qada azali. Walaupun di permulaannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ahli nerakanya macam mana? Kita sebut kata terdahulunya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Kita contoh dahulu dia joli lah. Dia ahli maksiat, kaki maksiat, berjudinya, minum araknya, berzinanya, dak semayangnya, dak puasanya. Betul tu? Sebab duduk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan waktu je nampak maksiat. Orang yang berada dalam maksiat termasuk orang yang mengekali jahil fardu ain. Itu pun maksiat dosa besar juga tu. Orang berjudi tidak mengekali berjudi, ada time dia, ada masa-masa dia. Orang minum arak dia tidak mengekali minum arak, ada masa-masa dia, malam minggu ke malam apa ke tak tahulah. Orang berzina pun hak berzina sama-sama tu, hak kerja dia melacur tu berzina sama-sama lah kata-kata.
Pada ni. Tapi orang yang mengekali jahil fardu ain dosa besar, setiap saat dia duduk dalam keadaan dosa besar. Orang berjudi masih dia berjudi, tu dosa besar. Orang minum arak masih minum arak, tu dosa besar. Orang yang mengekali jahil fardu ain setiap saat dalam dosa besar. Ni tak ada apa ni. Inilah amalan ahli neraka. Hak berjudi, minum arak, berzina tu pun amalan ahli neraka juga. Pada ni. Orang yang tinggal semai, tinggal puasa, amalan ahli neraka juga. Orang tinggal belajar fardu ain, orang tinggal semayang, orang tinggal puasa, amalan ahli neraka. Sebab dia tinggal semayang, tinggal puasa, semayang wajib, ijma' ulama', puasa wajib, ijma' ulama', orang tahu belaka. Orang hendak semayang pun tahu semayang dia wajib. Orang hendak puasa pun tahu puasa dia wajib. Tapi dia tak semayang, dia tak puasa. Ini amal ahli neraka. Orang yang tinggal kewajipan belajar fardu ain yang wajib ijma' ulama'. Dalam keadaan dia pun tahu belajar fardu ain itu wajib, tapi dia tak mau belajar. Sama je tu. Amalan ahli neraka tu. Ada ni. Sebab semayang, puasa wajib ijma' ulama', belajar ilmu fardu ain wajib ijma' ulama'. Tadi kita sebut mani-mani dia tinggal semayang, mani-mani dia tinggal puasa. Maknanya gelak sungguh hati dia. Nasihat supaya semayang tak peduli, nasihat supaya puasa tak peduli. Mani-mani je. Sama juga dengan orang yang meninggalkan belajar fardu ain. Nasihat macam mana pun mani-mani je dia tinggal. Mana apa ni? Samalah. Orang hati dia tak ada dah. Hati dia mati ada. Tapi kalau orang berjudi, minum arak, berzina, tak semayang, tak puasa ni, disedar dia jahat, disedar dia salah. Tapi orang yang mengekali jahil fardu ain ni, semayang dia rajin, berjemaah dia rajin, semayang sunat dia rajin, puasa sunat dia rajin, baca Quran dia rajin, berzikir dia rajin, dia mengekali dosa besar pun anggapan hati dia soleh, solehat. Ni lebih sesak daripada orang rupa sesak. Orang rupa jauh daripada agama tu tak ada tu. Tu jauh daripada agama. Hak rupa duduk masjid ni. Hak rupa duduk masjid tetapi mengekali jahil fardu ain. Bila mengekali jahil fardu ain dosa besar, patut akidah macam mana? Sebenar ke tak akidah? Akidah yang terpesong, dosa besar. Dosa besar yang lain. Semayang tak betul, dosa besar yang lain. Berjemaah rajin sangat, syarat berjemaah tidak dilengkapkan, semayang tidak sah, dosa besar yang lain. Hati riya, ujub, takabur, dosa besar yang lain. Inilah amalan ahli neraka. Jangan nampak hak berjudi, minum arak saja tu ialah juga. Hak nampak rupa duduk masjid ni, hak nampak rupa duduk masjid, hak tak peduli pun belajar fardu ain. Macam mana nak pastikan akidah kita sebenar? Kalau kita tak belajar fardu ain pegangan, ilmu tauhid, macam mana nak pastikan semayang kita betul? Macam mana nak pastikan hati kita baik kalau kita tidak belajar fardu ain fiqh dan tasawuf? Tetapi tetap azalnya dia ni ahli syurga, dia pun beramal dengan amal ahli syurga. Dia bertaubat kepada Allah, dia belajar, dia beramal. Dia mati dalam amalan ahli syurga, maka masuk syurgalah dia. Ini ketetapan azali. Macam mana dia beramal dengan amalan ahli syurga? Kita jangan lupalah sebut ulang kali dah. Amalan ahli syurga adalah alladzina amanu wa amilus solihat. Itu amalan ahli syurga. Orang yang beriman lengkap ke-6 rukun iman, beres ngaji fardu ain tauhid. Orang beramal soleh zahir dan batin. Amal soleh zahir ni beres fardu ain fiqh, amal soleh batin beres selesai fardu ain tasawuf. Ini baru orang beramal dengan amalan ahli syurga. Dia mati dalam amalan syurga, maka dia pun masuk syurga. Nabi kata, makna apa? Tuan tetap dah pada azal. Tapi kalau setakat mari masjid dia tua-tua, tak belajar bab-bab akidah, bab-bab semayang, bab-bab hati, taubah-taubah pun tak ada,
Tak tahu pun dosa dengan anak Adam macam mana contoh. Tu bukan tu. Tu bukan kata dulu dia memang berat sangatlah. Tapi sekarang alhamdulillah dianya duduk majlis surah dah dianya. Ni hak Nabi kata ni, hak Nabi kata beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak adalah antara seseorang dengan neraka mereka sasta, tapi tahu tetap daripada azab di ahli syurga. Dia beramal dengan amalan syurga, dia bertaubat kepada Allah, dia mati dalam amal ahli syurga, dia mati masuk syurga. Tengok ke hak mai duk sejik tu, hak mai duk sejik hak beramal dengan amalan ahli syurga. Mana? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Nak beriman dan beramal soleh itulah mari daripada mana? Mari daripada ilmu fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Hak saya sebut sebelum ni tu. Hak mana? Moto sekolah. MOTO. Kan? Berilmu, beriman, beramal. Comel itu kan? Berilmu, beriman, beramal. Daripada ilmu barulah beriman. Daripada beriman barulah beramal. Kalau amalnya comel, fiqh fardu ainnya comel, tasawuf fardu ainnya comel, amalnya comel. Tapi ilmu tauhid tak ngaji, tak pakai amal tu. Dia kena beriman. Sebab allazina amanu barulah wa amilus solihat. Nak beriman mana ni? Mari daripada ilmu. Kalau tak ada pada ilmu, nak beriman macam mana? Dengan akidah yang sebenar. Akhirnya berpegang dengan akidah yang terpesong. Yang kita sedang bicara sekarang, hak perkara jahat tu lah. Hak perkara jahat tu kok. Ramai sangatlah orang-orang hak ahli masjid, ahli rupa ibadat lah. Tak belajarnya kemudian bila dinyatakan bahawa perkara jahat qada Allah kejut, gempok dia panggil satu benda yang mengejutkan. Hak jahat pun lah qada dan qadar Allah rukun mereka kenal kan. Mana apa ni, dia tidak beriman pun bahawa perkara jahat tu datang daripada qada dan qadar Allah. Amal dia tak ada amal dia. Sebab apa? Rukun iman tak selesai. Ada ni yang kita sebut berulang kali dah tu. Hak berpegang perkara jahat bukan qada Allah tu, khilaf ulama akidah tu. Sama ada kafir ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi'. Pandangan muktamad fasik lagi mubtadi' tak hukum kafir. Tapi tak hukum kafir pun amal ibadah tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah tetap tidak diterima oleh Allah. Jadi nak beriman mari daripada berilmu. Nak beramal soleh mari daripada iman. Sebab itulah berilmu, beriman dan beramal beriman, beramal. Tengok di sekolah ditulis, comel ditulis. Walaupun perkara baik jahat ni qada dan qadar, perkara jahat lah. Qada dan qadar jelas di rukun iman yang ke-6, tapi tanpa ilmu akhirnya berpegang perkara jahat Allah tidak mengqadakan, Allah hanya mengetahui sahaja. Habis cerita lah tu nya. Itu wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena ambil tahulah dalam perkara ni. Kena ambil tahu dalam perkara ni kepada terutama mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Terutama mereka yang duduk di bawah tanggungjawab kita. Anak cucu lah. Sebab anak cucu tu bekal kita. Anak cucu tu bekal kita. Waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh. Nak soleh-soleh ni beriman barulah anak tu anak soleh. Allazina amanu wa amilus solihat. Nak soleh ni beriman dahulu. Barulah amal tu, baru dipanggil anak yang soleh. Sebab kalau anak semayang bang tak tinggal sekalipun rupa soleh, tapi kalau bab imannya tak lulu, tak ada amal soleh dia. Jadi hak
amal ibadah anak kita yang dicatatkan anak cucu lah. Bukan anak cucu ni, keturunan kita. Cicit, cuit sampai ke kiamat lah, keturunan kita tu. Yang mana amal ibadah mereka dicatatkan pahala, automatik dicatatkan pahala kepada mak ayah, tok nenek, sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang mana hak tercatat pahala, macam contoh kita belajar, malaikat catat pahala. Bukan malaikat catat pahala kita saja, mak ayah, tok nenek, tok nyang, tok nyuk kita tak kenal tu. Tapi hak mana ni? Hak malaikat catat pahala untuk kita. Kita malaikat catat pahala. Nak catat pahala amal soleh ni beriman, akidah kena comel. Kalau akidah tak betul, tak ada lah. Tak ada pahala dia, tak dicatat pahala, kita pun tak ada pahala. Yang ditakutinya, mereka berpegang akidah yang salah, berpunca daripada kecuaian kita ibu bapa yang tak ajar ilmu akidah, ilmu iman. Sebelum anak masuk membaligh, ada cuai kita di situ, ada taksir, ada salah kita di situ. Yang sepatutnya ajar keenam rukun iman ni, kita ibu bapa wajib ajar sebelum anak kita baligh. Anak kita baligh tu baligh sebagai seorang yang beriman. Kita maklumlah Islam tu warisi. Kita ibu bapa Islam, anak kita automatiklah Islam warisi. Tapi iman tidak warisi. Jadi kita pula kalau hak lepas-lepas dah, kita bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kecuaian kita tu. Lepas tu mereka, kita nasihatlah supaya belajar ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, belajar molek ilmu akidah ni. Tak ada alasan sibuk. Dan saya memang sentiasa sebut bahawa sekarang ni langit terbuka, tak ada alasan dah. Sibuk sekalipun, tak ada di kawasan tempat kita duduk orang ajar fardu ain sekalipun, kita boleh lagi belajar melalui live FB, rakaman-rakaman atas nok tambuh je. Memang terkadang orang-orang hak duduk bandar-bandar besar tu, nak pergi satu-satu tempat bukan mudah. Walaupun tempat tak jauh, ngejam dengan apa. Kadang-kadang pergilah dia kata di bandar-bandar besar, di Kuala Lumpur, tempat-tempat yang meriah, orang berjemaahnya ramai, subuhnya ramai, berjemaah subuh pun ramai. Nak banding kita ni, ramai subuh mereka. Maghrib isyak so ceritalah, subuh ramai. Dan ada kuliah subuh, kuliah asar, kuliah maghrib. Ada sentiasa ada kuliah. Tapi kalau tempat tu ada kuliah fardu ain, alhamdulillah. Ada setengah menyatakan tak ada, ceramah gitu je. Lepas tu kamu macam mana? Tak ada. Belajar secara live FB, secara rakaman je lah. Pada ni. Tapi boleh belajar juga. Walaupun di tempat masing-masing tu tak ada kuliah fardu ain, duk ceramah semata-mata. Ramai orang ceramah cerita. Yelah, sekali-sekali nak dengar juga ceramah-ceramah ni. Masuk bulan Rejab, cerita kelebihan bulan Rejab, cerita kelebihan bulan Syaban, cerita kelebihan bulan Ramadan. Nak dengar juga apa-apa yang berlaku, perkembangan semasa berkaitan kedudukan agama kita. Kita nak tahu juga perkembangan. Tak boleh jadi kita ni macam katak bawah tempurung. Nak tahu juga kitanya. Tapi hak tu sebagai tambahan, selingan saja. Bukan kuliah sepanjang masa, ceramah peseng gitu sepanjang masa. Fardu ain tauhid tak ada, fardu ain fiqh tak ada, fardu ain tasawuf tak ada. Duduk di masjid, betul dah, beramal dengan amalan ahli syurga ke sebaliknya? Duduk di masjid
berjemaah 5 waktu anak cucu kita, beramal dengan amalan ahli syurga ke tidak? Mana amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Beriman mana? Lengkap ke enam rukun iman. Ni termasuk bicara baik jahat, qada dan qadar. Amal soleh, kamu semayang tu, macam mana syarat bagi tiap-tiap rukun? Kamu lengkap ke tidak? Tak amal soleh. Kemudian hatinya macam mana pula? Bersifat dengan sifat kepujian ke? Bersifat dengan sifat kecelaan? Bersifat dengan sifat kepujian. Mana sifat kepujian? Akan belajar fadha'il tasawuf. Nak membersihkan hati dari bersifat kecelaan, kena belajar ilmu fadha'il tasawuf. Apa sifat kecelaan? Duduk masjid ni, tapi beramal dengan amalan ahli syurga ke tak? Duduk masjid tapi berakidah yang terpesong. Makna apa? Duduk masjid tapi beramal dengan amalan ahli neraka, sebagai orang yang tak pernah melitah di masjid. Tak pernah melitah di masjid, semayang pun tidak, berjoli laginya, beramal dengan amalan ahli neraka. Jangan pula duduk masjid pun sama juga, duduk je masjid. Jadi kalau hak lepas-lepas dah, kita bertaubat kepada Allah, kita nasihat je lah. Ini kemah molek ni. Ini hak rukun iman yang ke-6. Saya sebut berulang kali walaupun jelas nyata di tajuk dia. Baik, qada dan qadar. Jahat, apa jahat? Kufur dan maksiat. Qada dan qadar. Perkara jahat, qada dan qadar. Jadi baik jahat qada qadar, syurga neraka seseorang pun telah diqadakan oleh Allah pada azal. Tuhan qada ke atas dunia, beriman dan beramal sampai ke mati, Tuhan qada di syurga. Tuhan qada dia beriman tetapi tidak beramal soleh, mati dalam iman, Tuhan qada di syurga. Tapi syurga direct ke neraka dahulu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana semua telah diqadakan oleh pada azal. Syurga neraka pun telah diqadakan oleh Allah Ta'ala pada azal. Kemudian yang kita bicara adalah berkaitan dengan iman akidah. Adapun percakapan, kita wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita bab pegangan. Bab percakapan, kita wajib beradab dengan Allah dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Percakapan kitanya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Jadi maknanya percakapan kita dengan pegangan kita tak sama. Tak samalah. Tak samalah. Pegangan kita rukun iman yang ke-6. Baik, jahat, qada dan qadar. Percakapan yang baik daripada Allah, daripada qada dan qadar Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Jadi pegangan lain, percakapan lain. Dah syarat perintah kita begitu, kita buat begitulah. Jadi hak pegangan, hak rukun yang ke-6 kita ni. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, perkara baik, perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul kullum min indillah. Surah An-Nisa ayat yang ke-78. Qul kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara, sama ada perkara baik ke perkara jahat, datang daripada Allah, datang dari qada dan qadar. Itu pegangan. Ada percakapan pula, Nabi SAW bersabda, al khairu kul fi yadai wa syarru laisa ilai.
kebaikan sekalian di sisi Engkau ya Allah, dan kejahatan tidak dinisbahkan, tidak disandarkan kepada Engkau ya Allah. Itu adab percakapan. Surah An-Nisa ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Itu adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Jadi pegangan lain, percakapan lain. Hak percakapan macam orang nak tutup ceramah dia tu lah. Dia ceramah tazkirah apa semua. Kemudian yang baik daripada Allah, yang kurang-kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Tapi itu bukan adab percakapan penceramah. Kita pun begitulah juga. Mana ni? Ada orang dia kata tak boleh penceramah cakap gitu. Kenapa tak boleh? Bukan penceramah cakap gitu, kita pun kena cakap gitu juga. Ada orang yang menyalahkan. Dia kata penceramah tak payahlah, yang baik daripada Allah, yang tak baik tu, yang kurang datang daripada kelemahan saya, tak payah. Sebab apa? Sebab nanti orang ambil jadikan pegangan, dia kata. Kenapa pula pegangan rukun iman yang ke-6? Itu bukan penceramah. Semua orang sama je. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Sama sahaja. Ada ni. Tapi memang betul. Memang saya pernah jumpalah mereka yang berpegang perkara jahat ni bukan datang daripada Allah, disandar kepada ustaz itu orang ceramah. Semua cakap gitu belaka, dia kata. Yang baik daripada Allah, yang kurang datang dari kelemahan saya sendiri tu. Orang ceramah kata gitu belaka, dia kata. Kata itu adab percakapan. Tiba-tiba dijadikan itu pegangan. Pegangan kita rukun iman yang ke-6. Baik dan jahat datang dari qada dan qadar Allah. Ada ni. Tapi betul memang ada. Dan saya pernah orang panggil buat ceramah. Gila ceramah lebih kurang. Ceramah lebih kurang. Lepas tu kira nak nutup lah. Nak nutup. Lepas tu tiru lah kata. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Lepas tu teringatlah. Hak jumpa-jumpa ada yang jadikan ayat tu sebagai pegangan. Ni kira nak habis dah ni. Nak wassalamualaikum warahmatullahi. Dah nak habis dah. Teringat tu jadi masuk gear semula. Masuk gear semula. Hura balik. Hak saya kata saat ni sama dengan penceramah kata seumpama saya kata saat ni tu, itu bukan pegangan. Itu ada adab percakapan kita. Pegangan begini-begini. Lama pula. Lama pula. Kalau tapi masa saya start gear semula, jalan semula tu, makna kita boleh tengok penumpuan orang tu. Respon kita boleh tengok. Makna apa? Respon tu makna sungguh lah, sungguh. Pada ni sungguh. Bila tekan balik pegangan macam mana, percakapan macam mana. Dadaklah kata orang belisah dah ni, apa ustaz ni tadi macam nak wassalamualaikum warahmatullahi dah. Kira macam pusingan kedua ni pula ni. Tapi tak ada responnya, ada tarikan sungguh-sungguh. Lepas dia tu memang ada orang cerita. Dia tu molek ustaz hurau tu kata dia. Memang ramai orang dalam tu kata, hak tu pegangan dia. Hak tu pegangan dia. Ni orang lain cerita ni. Orang saya pernah jumpa tu dia cerita dia sendiri. Hak ni tak ni. Orang lain cerita dia kata dalam tu dalam program tu
Dia kata, dia kena dapat dia ada Jumaat. Amal hak berpegang. Sebagaimana penceramah kata, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri sendiri. Mereka jadikan pegangan. Mereka jadikan pegangan. Ini tempat meriah belaka dah ni. Tempat meriah dengan majlis ilmu agama. Jadi saya hurah balik perkara tu, ya sungguh memang ada. Tapi kita tidak ada nak menyalahkan penceramah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik, yang kurang termasa sendiri. Sebab itu bukan penceramah. Kita semua pun sama juga. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri, kejahatan diri kita sendiri, keburukan diri kita sendiri, kelemahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Kita wajib bercakap seumpama tu. Jadi macam mana dia bercakap, nanti dia berpegang. Berpegang kita tanam awal-awal. Jadi maknanya dari segi zahir sama. Percakapan zahir sama. Yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri sendiri. Orang yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah pun bercakap seumpama tu. Orang yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah Jemaah pun bercakap seumpama tu. Yang membezakan akidah imam masing-masing. Sebab tu bab akidah imam ni orang tak boleh nak betul kita. Sebab kita cakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri sendiri. Kita cakap yang sama. Pada ni memang wajib cakap seumpama tu. Pegangan macam mana? Masing-masing lah. Masing-masing. Cuma bahagian kitanya, orang-orang yang bawah tanggungjawab kita kena amatilah. Takut itu percakapan, itu pegangan, maka terpesong rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara baik dan jahat datang dari qada dan qadar Allah. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Lepas tu minggu depan kita sambung lagi lah hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam, berkaitan dengan adab percakapan. Perbezaan antara pegangan dengan adab percakapan. Dalil Qurannya mana, dalil hadisnya mana. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan muka surat 17. Muka surat 17 baris yang ke-11 daripada bawah. Surat 17 baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika lemah ia seseorang, dan jika lemah ia seseorang daripada sembahyang berbaring atas lambungnya. Berbaring atas lambung ni mengiring itulah, mengiring. Dan jika lemah ia seseorang daripada sembahyang berbaring atas lambungnya, sembahyang mengiring macam mayat dalam kubur itulah, mengiring atas lambung, maka hendaklah ia sembahyang berterletak atas belakangnya. Sembahyang melentang atas belakang. Dan mendiri ia seseorang akan mukanya, dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Hak ni hak nombor 4, susunan nombor 4. Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Ni sekarang kita masuk yang keempat, melentang. Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Ada lagi di bawah tu,
memperlakukan sembahyang dengan hati. Dia akan bicara di bawah tu. Ada ni. Tapi melentang tetap melentang dah. Nak isyarat tak boleh, maka memperlakukan sembahyang dengan hati. Itu bicara di bawah. Tapi kedudukan 4. Berdiri, duduk, mengiring dan melentang. Lemah daripada mengiring ni kita fahamlah terdahulunya. Lemah tu macam mana? Kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk semayang. Nak bubuh mengiring memang tak boleh. Dia akan terbalik. Dia panggil lembek dah dianya. Pada ni. Ketika nak apa kita yang iringkan. Dia tak boleh nak mengiring sendiri dah. Pada ni. Kan kadang-kadang kan kita nak lap belakang sebab dia mungkin panas, mungkin dia gatal, dia apa kan. Mana nak iringkan dia tu pun kita yang buat. Dia tak boleh nak iring sendiri dah. Maknanya kita panggil lesu betul lah ni. Maknanya nak buh mengiring tak boleh dah. Macam ada sebut dah sebelum ni, tak syarat bubuh benda. Kalau kita bubuh bantal boleh lagi mengiring, ada syarat. Mengiring ni dalam keadaan mengiring tanpa bertolong dengan sesuatu. Bertolong dengan umpama dinding, bertolong dengan umpama bantal. Dah ada syarat tu. Mana buh mengiring betul ni memang terbalik dah dianya. Maka dipanggil lemah daripada mengiring, sembahyang melentang atas belakang. Kemudian tertib ni kena jagalah. Tertib ni kena jaga. Selagi kuasa mengiring, tidak boleh sembahyang melentang lagi. Selagi kuasa duduk, tidak boleh sembahyang mengiring. Selagi kuasa berdiri, tidak boleh sembahyang duduk. Ni kena ingatlah ni. Dia susunan ni kena jaga. Sembahyang melentang atas belakang ni, orang yang memang tidak boleh mengiring, orang yang kita kata kok lesu sangat-sangat, barulah sembahyang melentang atas belakang. Tapi hak biasa-biasa sejumpa, daripada duduk terus kepada melentang, tidak ada mengiring. Ada ni. Daripada duduk diterus kepada melentang. Nak sembahyang duduk memang lemah. Nak duduk betul-betul dia akan terbalik. Terjatuhlah dia, terbalik ke belakang ke, terbalik ke kanan ke, terbalik ke kiri ke, terbalik ke kanan ke, terbalik ke kiri ke, mungkinlah. Tapi dia terus pergi kepada melentang dalam keadaan masih lagi kuasa mengiring. Ni. Yelah, dia sembahyang melentang. Masa makan, angkat duduk congok masa makan. Di duduk tu kita faham lah cara dia duduk tu. Mana kena pegang, kenapa. Sebab tu kan nak pergi makan dalam keadaan melentang. Mana angkat. Kalau jenis katil hak boleh angkat tu, angkat katil. Kalau katil biasa pun dia bangun. Tapi bangun tu dia pegang lah. Duduk pegang. Maknanya kita nampak lah duduk dia tu memang lemah dah. Tapi dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Mana untuk makan, untuk minum dia duduk. Untuk ni selepas selesai mandi nak pakai pakaian, mana dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Tapi duduk dia duduk orang uzur lah. Tapi boleh duduk. Duduk dengan berpegang sebab dia nak makan, nak minum. Orang yang duduk lemah dalam bab semai panggil lemah dah. Tapi kalaulah duduk boleh berpegang seumpama tu, mengiring boleh ke tak lagi? Mengiring boleh. Sebab dia gagah lagi tu. Sebab dia duduk pun boleh. Tapi duduk nak makan ni, dia pegang lah apa-apa pun. Dia nak makan dengan dia duduk. Pada ni. Kadang-kadang nampak dia penat, ada orang pergi tolong pegang belakang. Sebab dia penat dah. Tapi nak bagi dia duduk lah untuk makan dan minum ni contohnya. Tapi maknanya kalau duduk slow-slow, perlahan-lahan tu dia boleh duduk. Tapi untuk semayang tak boleh sebab dia memang kena berpegang baru boleh duduk. Semayang tak wajib yang duduk dah lah.
Tapi nak ceritanya, kalau dia untuk makan boleh duduk seumpama tu, adakah dia tidak boleh mengiring? Adakah dia tak boleh mengiring? Hak tak boleh mengiring ni, nak duduk pun tak bolehnya. Hak tak boleh mengiring ni, tak boleh duduk langsung. Tapi dalam keadaan seumpama tu, tak ada mengiring, terus sembahyang melentang. Ada ni. Maka tak sah lah sembahyang tu. Tak sah. Sebab apa? Sebab dia masih kuasa mengiring. Tiba-tiba terus lakuh. Daripada duduk nombor 2, terus kepada mengiring nombor 4. Terus pada melentang nombor 4. Nombor 3 tak ada. Tak sah. Kena jaga tertib ni. Berdiri, lemah, duduk, lemah, mengiring, lemah juga. Baru melentang. Duduk, lemah. Dia tak boleh nak terus kepada nombor 4. Melentang. Mengiring nombor 3, boleh ke tak? Sebab saya cerita tadi ni, orang yang masih lagi boleh duduk, kodok-kodok maksa. Kodok-kodok pegang boleh duduk untuk makan, untuk minum. Maknanya kita nampak dia masih lagi ada tenaga. Dia masih lagi ada tenaga. Untuk duduk sekejap tu dia boleh pegang di kursi ke apa ke. Ada tenaga sikit-sikit. Kalau seumpama tu, adakah tidak kuasa mengiring? Jadi daripada duduk terus pergi pada melentang. Duduk nombor 2, melentang nombor 4. Nombor 3-nya mana? Tak ikut susunan tu, tak sah sembahyang. Samalah. Kuasa berdiri, duduk, tak sah sembahyang. Dia kuasa duduk sembahyang mengiring, tak sah sembahyang. Dia kuasa mengiring, tapi dia terus sembahyang melentang atas belakang, tak sah sembahyang. Ni ramai sejumpa seumpama ni. Dia buat sembahyang dalam keadaan melentang. Orang yang kita masih lagi nampak dia ada sedikit tenaga. Orang yang melentang, yang lemah daripada mengiring ni, tenaga tak ada dah. Tenaga tak ada dah. Ada ni. Nak kira mana tu? Kalau buat seumpama tu tak pakai mazhab Syafi'i lah. Pakai mazhab Hambali, pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hambali, mengiring masa lagi kuasa terus kepada melentang, hukumnya makruh juga. Makruh je, sembahyang sah. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Dia kuasa mengiring, tiba-tiba terus pergi pada melentang atas belakang. Daripada duduk tu nombor 2 terus pergi nombor 4. Melentang. Nombor 3 mengiring, dia tinggalkan. Dan kan dia masih kuasa mengiring. Mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab Hambali tak apa. Dia memang lemah daripada duduk. Pasti tak tu? Dia pasti memang dia lemah daripada duduk. Tapi dia masih lagi boleh mengiring. Tiba-tiba dia pilih melentang. Dia terus pergi pada melentang. Hukumnya makruh juga. Hukumnya makruh. Sah sembahyang lah. Lepas tu saya tengok orang sembahyang melentang seumpama tu, saya tak kata apa. Tengok, dia boleh mengiring lagi ni sebenarnya. Kenapa sembahyang melentang? Tapi saya tak kosek. Biar janji sembahyang je. Saat ni kata tidak sah, mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali makruh je, bukan tak sah pun. Mana? Tengok dia ambil melentang. Melentang ni orang lesu sangat dah. Bukan kalau mazhab Hanafi. Mazhab Hambali tadi, dia lemah daripada duduk. Pasti dah dia lemah daripada duduk. Dia mengiring masa lagi kuasa, tiba-tiba dia tinggal mengiring, dia pergi ambil nombor 4 melentang, makruh. Mazhab Hambali makruh. Mazhab Hanafi
Orang yang seumpama ni mengiring kuasa melentang, lagilah kuasa. Mana ni? Dia masih lagi kuasa mengiring. Dia hanya lemah daripada duduk. Dia kuasa mengiring, melentang, pasti lagi kuasa. Afdal pilih melentang daripada mengiring. Dia buat afdal benar. Pada ni. Kita kalau mazhab Syafi'i, kalau mengiring masih lagi kuasa, pergi kepada melentang tidak sah. Mazhab Hambali, mengiring masih lagi kuasa, terus memilih kepada melentang, makruh. Mazhab Hanafi, mengiring kuasa, melentang lagilah kuasa, afdal pilih melentang daripada mengiring. Pada ni. Afdal pula dah. Lebih baik pilih melentang atas belakang daripada pilih mengiring. Dalam keadaan dia kuasa mengiring. Dia hanya lemah daripada duduk sahaja. Afdal pilih melentang. Itu mazhab Hanafi. Sebab itulah tengok orang sembahyang melentang, tak kata apalah. Janji sembahyang je. Mazhab Hanafi afdal melentang daripada mengiring. Kenapa? Ni. Saya buat ni mengikut kiblat masjid kita ni. Ni mengiring. Dan ni kiblat lah, kiblat masjid ni mengiring. Melentang begini. Ada ni. Ni mengiring macam mayat kubur. Mengiring disunatkan atas lambung kanan. Kalau dia mengiring atas lambung kiri, dalam keadaan tiada sebarang keuzuran, hukumnya makruh. Dia mengiring atas lambung kanan. Kalau mengiring atas lambung kiri, tanpa keuzuran. Tapi kalau dia mengiring atas lambung kanan, dia sakit sebelah kanan. Kalau mengiring atas lambung kiri, lega sikit, tak makruh lah. Yang pentingnya mengiring ni dada ke kiblat. Itu yang penting. Kepala sebelah sana ke okey belaka. Mana kalau mengiring atas lambung kanan, kepala sebelah sana dah. Kalau mengiring atas lambung kiri, kepala sebelah sana. Tak apa tu. Janji dada ke kiblat. Tapi disunatkan mengiring atas lambung kanan, dimakruhkan mengiring atas lambung kiri jika tidak ada keuzuran. Jadi sekarang ni mengiring seumpama ni, mayat dan kubur, melentang seumpama ni. Kalau semai mengiring, untuk rokok sujud diisyarat. Mana? Ni mengiring, rokok sujud diisyarat. Mana ni? Rokok sujud isyarat ni ke mana? Ke mana isyarat? Ni. Isyarat ke mana? Ke sana. Ke kiblat macam mana? Dada betul ke kiblat. Muka dia ke kiblat. Masa dia rokok sujud dia isyarat dengan tubuh. Isyarat ke mana? Apa? Itulah. Hulu hilir tengok tak? Hulu hilir tu nah. Tak ada keputusan yang kita ni. Hulu belah mana, hilir belah mana. Belah sana belah hilir. Utara selatan lah. Utara selatan di mana? Sekarang timur barat, tahu tak timur barat? Timur belah sana, barat sebelah matahari jatuh. Betul tak ni? Lepas tu utara selatan, utara sebelah mana? Utara sebelah sini, selatan sebelah sini. Jangan awak pelik gitu. Suka dia orang kan. Betul? Utara belah sini. Mana selatan belah sini. Mana kalau mengiring atas lambung kanan ni, kaki ke selatan lah. Kepala ke utara. Gitu. Kaki ke selatan, kepala ke utara, dada ke barat. Dada ke kiblat, ke barat lah dadanya dah. Dada ke barat, kepala ke utara, kaki ke selatan. Jadi masa mengiring, ketika isyarat pada rokok dan sujud dengan tubuh ataupun kepala ni, ke mana ni? Bukan ke selatan. Ke selatan lah. Adapun kalau melentang atas belakang, melentang atas belakang ni, dia nak rokok, nak dia angkat kepala. Dia angkat. Angkat tubuh kalau kuasa. Kalau tubuh tak kuasa dia angkat kepala. Dia angkat ke mana?
ke kiblat. Tu betul isyarat ke kiblat. Kalau mengiring, isyarat akan ke selatan. Ke arah kaki belunjuk tu lah, ke selatan. Kalau melentang atas belakang, untuk rokok, diangkat kepala daripada bantal. Dia isyarat ke mana? Ke kiblah. Sebab tu mazhab Hanafi, afdal melentang atas belakang dalam keadaan dia kuasa mengiring. Sebab kalau mengiring, isyarat rokok sujud bukan ke kiblah tetapi ke selatan. Tapi kalau melentang atas belakang, isyarat pada rokok dan sujud dengan angkat kepala ke arah mana? Ke arah kiblah. Itu mazhab Hanafi. Macam mana? Lepas tu kata tengok orang buat tu, tak kata apa. Janji semayang. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak sah kalau semayang melentang atas belakang dalam keadaan masih lagi kuasa mengiring. Memang hak kebanyakan saya jumpa memang melentang. Cuma kadang-kadang ni kena kita orang ni kena pandai lah dalam bab hukum hakam ni. Dia semayang melentang tak apalah, tak mengiring pun. Tapi kita tengok masa dia makan tu dia duduk. Duduk. Tapi kita tengok masa dia duduk tu gagah je. Gagah je nampak. Mula-mula tu memang dia duduk tu orang pegang ataupun dia pegang, nampak sangat dia letih. Dia nak kekalkan duduk untuk makan minum tu. Lama-lama dia agak bertenaga. Dia agak bertenaga. Tapi semayang ni masih lagi semayang. Dah ingat dah mengiring ke melentang. Tapi tengok masa duduk tu nampak bertenaga dah. Tak payah pegang untuk duduk untuk makan tu lah. Tapi semayang masih lagi melentang, mengiring. Gitulah saya ingat berlaku tu. Sebelum tu memang kita nampak dia duduk tu pun duduk orang pegang untuk dia makan je. Lama-lama dia jadi nampak macam dah makan pun selera apa semua. Dia nampak kembali sihat. Bukan sihat macam orang segar ni, sihat orang uzur lah. Nampak sihat. Cara duduk dia pun nampak okey dah. Mana kalau duduk lama kita nak bersembang pun boleh dah. Sudah makan apa semua kan. Tak terus dah baring. Kalau biasa sudah makan tu pereboh lalu lah. Ni sudah makan pun boleh duduk, boleh sembang duduk. Yelah nak suruh makan jatuh perut dulu lah baru tidur tau. Kalau tidur lalu makanan tak jatuh perut lagi, duduk tekuk baru. Dia jatuh perut lagi. Kalau tu marah kan. Sudah makan pergi tidur. Dia kata nasi dah atas perut lagi. Dan nasi dah atas perut itu mana? Nasi duduk sini. Duduk di temolok sama. Dalam tu kata nasi tak atas perut lagi. Pergi tidur dah. Dan kalau nasi dah atas perut, nasi duduk mana? Duduk sini dah perut boceh dah atas perut apa laginya. Perut kembung dah. Orang tu kata tidur nasi dah atas perut. Bukan maksudnya nasi atas perut tau. Tapi nak ceritanya, lepas makan boleh bersembang kat dalam duduk. Tiba-tiba semayang masih lagi melentang. Tanya-tanya, tak boleh dah kata. Kena semayang duduk dah. Sebab apa? Makan dalam keadaan duduk tanpa berpegang. Sudah makan boleh bersembang dalam keadaan duduk. Tapi semayang masih lagi melentang ataupun mengiring. Ni kuasa dah duduk ni. Kena pindah main duduk gitu pula. Dia ingat ke dah mengiring melentang buat gitu sok modok. Tengok keadaan lah dia macam mana. Apabila kesihatan dia kuat, tak boleh mengiring melentang dah, dia wajib main duduk. Barulah dia pindah main duduk. Ni orang jaga ni besar tanggungjawab ni. Orang sakit tu dia tak mikir banyak dah, dia ikut orang royak je. Aku beritahu semayang begini, dia semayang begini. Dan dia walaupun dia belajar sekalipun, walaupun dia ngaji sekalipun, kadang-kadang seumpama tu dia akal dia pun tak jauh dah. Akal dia tak jauh dah. Dah mungkin letih, penat, uzur ni akal dia tak jauh dah. Kita orang jaga ni lah kena tu ke dia.
Betul lah masa mula-mula tu balik dari hospital, betul lah dia dok orok lagi. Tapi lama-lama duduk rumah ni makan, nampak bertenaga. Tapi dia masih lagi semayang ni, menentang tebu mengiring. Tak sah gitu kata sebab dia kuasa duduk dah. Lepas tu, ingat lalu lah, ingat baik. Sekarang ni bila semayang duduk, kena tengok perkembangan. Ada satu-satu ketika tu, dia boleh dah berdiri ni. Walaupun tidak boleh berdiri ke empat rakaat, sekongkong 2 rakaat dia boleh dah ni. Kita sudah berdiri dulu mula-mula. Boleh serakaat ke, boleh 2 rakaat ke, atas kupayang dia lah. Mana kita kena tengok. Yelah kadang-kadang kita tengok kan, bila dia gagah sikit, dia pergi bilik air sendiri dah. Tak payah orang dah. Hari tu orang yang pegang. Sekarang ni orang hanya tengok je, takut dia apa? Nayuh. Nayuh kau panggil? Tak. Nayuh. Nayuh tu tang ke belakang dah. Nayuh. Tang ke depan panggil sembang dah. Tak sungguh ni. Nayuh ni maknanya dia nak terbalik ke belakang. Dulu memang kita tolong. Lama-lama kita tak boleh tolong dah. Kita cuma tengok, kita perhati je tak dia. Takut dia nayuh. Berarti tu nampaknya kau sihat tu. Pertama sihat dah tu. Kita tengok lah. Oh lama-lama dah ayah dah. Dia pergi bilik air sendiri. Tak boleh tahu dah kepada anak-anak. Nak pergi bilik air? Dia pergi je. Mana apa tu? Dia nampak dah. Kita kena kira tu. Tanyalah dah macam mana ayah, mak ke. Boleh berdiri dah. Dia pun berdiri. Alhamdulillah dah. Okey dah ni. Tak ada hanyut-hanyut, tak ada nak jatuh-jatuh. Dah. Kita sesemai diri. Tapi tak boleh nak ke-4 rakaat. Setakat boleh. Serakaat ke 2 rakaat ikut setakat boleh. Mana kita nampak dia ada perubahan kesihatan dia tu. Mana bernampak tambah bertenaga, kita kena kira bab semayang dia tu. Kalau dia nampak bukan kata nak bertenaga, nampak bertambah lemah, tu cerita lain. Ada ni. Kita nampak dia ni nampaknya bertambah berat ni. Masa sebelum ni begini, sekarang ni nampaknya bertambah lesu. Tu lain tu. Hak kita nampak hak bertambah tenaga ni. Hak bertambah sihat ni. Kena jaga tu. Mana kalau kita nampak boleh tak berdiri? Boleh. Boleh berdiri ni. Maka main berdiri lah. Lepas tu kita beritahu lah. Kata jangan memaksa. Bukan akak kedua kata, akak pertama pun rasa tak boleh dah, duduk segera. Duduk segera. Tapi situ kita boleh nampak dah. Hari pertama mungkin serakaat dia boleh berdiri. Kemudian kan mungkin boleh 2 rakaat. Lama-lama boleh sesat 4 rakaat. Macam ada ni. Bukan nanti semain duduk nak pindah pada berdiri ni, boleh ke 4 rakaat berdiri, barulah bangun berdiri. Dah. Boleh serakaat lah, 2 rakaat lah. Dia wajib kena berdiri sebab dia sudah kuasa. Tapi kuasa dia ni kuasa sekejap. Kuasa berdiri qada serakaat sekejap. Kuasa berdiri qada 2 rakaat sekejap. Tak apalah, sekejap qada sekejap. Mana kita? Dok perkara yang realiti dalam kehidupan. Siapa orang akan menempuhi? Sama ada kita jaga orang tua. Orang tua ni mak, ayah, mak mertua, ayah mertua. Ni. Mana orang mesti ada pengalaman seumpama ni. Jaga mak, jaga ayah, jaga mak mertua, jaga ayah mertua. Memang kebanyakan kita ada pengalaman. Ataupun sendiri dahulu pernah uzur. Sendiri dulu pernah uzur. Ada ketika siapa ke tak boleh nak bangun. Mana ni bicara bab rukun berdiri ni, bicara realiti kehidupan kita. Kena kemah molek dalam bab ni. Kena kemah molek. Ni panggil belajar pada IPK ni. Bukan hanya belajar rukun yang kedua berdiri bagi orang yang kuasa. Sekat tu je.
Atau kadang-kadang berdiri gitu je. Kena huras macam ni. Ni hidayatus sibyan, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Ni baru belajar ni. Hak ilmu seumpama ni, hak fardu ain ni. Ni ilmu tinggi dah ni untuk dah. Hidayatus sibyan, petunjuk bagi orang baru belajar. Hak ni ilmu hak mula-mula nak belajar ni. Ilmu hak mula-mula nak belajar. Ada ni. Mana kena kemah molek, kena faham molek dalam bab ni. Berdiri, duduk, mengiring dan melentang. Sekarang dibicara hak berkaitan dengan melentang. Melentang atas belakang dan dijadikan mukanya dan hadapan badannya kepada kiblat. Melentang dan mendirikan ia akan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap ke kiblat. Jadi melentang atas belakang, yang mana syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Kalau sembahyang berdiri, dada kiblat. Kalau sembahyang duduk, dada kiblat. Kalau sembahyang mengiring, dada kiblat. Sembahyang melentang, sembahyang melentang atas belakang, syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah dengan dada. Kita akan bicara nanti. Dada tidak mampu menghadap kiblat, dengan muka, mendirikan muka ni. Cuma macam mana kau tidur melentang menghadap kiblat? Macam mana tidur melentang menghadap kiblat? Kaki ke arah kiblat, itu tidur melentang menghadap kiblat. Betul tak? Ke sembahyang melentang atas belakang menghadap kiblat dengan bahawa kepala kita jatuh ke kiblat. Sekarang ni kita ikut kiblat masjid kita ni, Masjid Sultan Muhammad ni. Melentang atas belakang ni sama ada kepala sebelah sana ataupun kita jatuhkan kepala kepada kiblat, ini dipanggil melentang ke arah kiblat. Macam mana kau melentang arah kiblat? Kepala sebelah timur, kaki sebelah barat. Itu dia tidur melentang ketika sembahyang. Sembahyang melentang atas belakang menghadap kiblat dengan bahawa kaki itu berunjuk ke kiblat. Sembahyang mengiring, umpama mayat dalam kubur, begini cara menghadap kiblat. Mengiring. Melentang menghadap kiblat adalah kepala ke timur, kaki ke barat. Itu dia melentang atas belakang yang dipanggil menghadap kiblat. Sebaliknya kalau bubuh kepala ke kiblat, ke barat, berarti kita sudah membelakangkan kiblat. Jelas tak tu? Jadi melentang atas belakang dinamakan menghadap kiblat, kepala ke timur, kaki ke barat. Sebaliknya kalaulah kepala ke barat, seumpama ni, kaki ke timur, dipanggil kita membelakangkan kiblat. Bukan begitu? Ya ke tak? Ya. Tak apalah, kita pergi pada masalah lain. Macam mana tidur malam melentang atas belakang menghadap kiblat? Macam mana tidur malam melentang atas belakang menghadap kiblat? Sama macam sembahyang melentang atas belakang yang menghadap kiblat. Itulah tidur malam sunnah Nabi menghadap kiblat dengan bahawa kaki itu berunjuk ke kiblat. Bukan kepala ke kiblat, itu membelakangkan kiblat. Tidak beradab. Inilah yang beradab. Yang kamu letak kepala kiblat, itu panggil tidak beradab. Kamu tidur sepanjang malam dengan kamu membelakangkan kiblat. Itu tidak beradab.
Ada ni. Kita tidur dengan membelakangkan kiblah, itu panggil beradab. Tidur beradab adalah tidur menghadap kiblah. Macam mana tidur menghadap kiblah? Macam mana tidur melentang atas belakang menghadap kiblah? Kakilah kena melunjuk ke kiblah. Itu dia adab yang disunatkan pada kita, tidur malam menghadap kiblah. Hak adab dia kata tidak beradab pula. Hak tidak beradab, tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam, tidur dengan membelakangkan kiblat, itu dipanggil beradab. Itu tak panggil beradab seumpama tu. Orang tua dia suruh jangan belunjuk ke kiblat, tak beradab. Lepas tu dia suruh kepala ke kiblat. Lepas tu muka adab mana? Muka adab ke timur. Sebab apa? Sebab tu tak ambil ilmu daripada askar Jepun dulu. Sebab askar Jepun suruh tidur supaya menghadap ke negara dia. Ni gorah je ni. Dah. Orang suruh tidur menghadap kiblat, dia tidur menghadap ke Jepun. Jepun balik lama dah Yang tidur menghadap ke Jepun tu apa? Ke pandang ke timur. Pandang ke timur. Kan dasar kerajaan pandang ke timur kan. Maka dia pun tidur pandang ke timur. Ya tak, kita tidur menghadap kiblat, bukan pandang ke timur tidur. Ya, kan ni. Masa mula-mula saya ngajar dulu, cerita perkara ni lah. Saya bukan cerita hal tidur, saya cerita hal semayang. Kita semayang. Saya pergi keneng apa? Keneng apa tau? Pandai keneng. Kita cerita semayang melentang atas belakang. Keneng lah maknanya kita macam mana tidur malam melentang atas belakang menghadap kiblat. Kalau sembahyang menghadap kiblat, kita belunjuk ke kiblat, semayang ni menghadap Allah ni, belunjuk ke kiblat, itulah semayang menghadap kiblat. Itulah semayang kita menghadap Allah. Kalau semayang menghadap kiblat pun belunjuk ke kiblat, tidur malam pun samalah. Ini dalam sembahyang pun belunjuk dah ke kiblat, tidur malam lagi dengan ni semayang. Tapi itulah semayang menghadap kiblat, dan itulah tidur melentang menghadap kiblat. Tapi bila mula cerita tu kau Allah, payahnya lah. Payah. Tak bercanggah dengan ilmu orang tua, dia kata. Masa tu saya jumpa masalah ni masa ngaji di Pondok Pasir Tumbuh. Ngaji kitab Sirus Salikin. Ngaji kitab Sirus Salikin jumpa adab tidur. Dalam Sirus Salikin ada 10 adab ketika tidur. Balik buka kitab lah sebab ingat muka surat dia 230. 230 juzuk yang pertama. Sirus Salikin 230. Tapi masa nak kena cari jugalah, duk cari puluh-puluh, 150 ke 160 ke, cari lah puluh tu ingat. Jumpa-jumpa 230. Masuk 230 juzuk yang pertama. Adab yang ketujuh. Dia dalam Ihya Ulumuddin pun sama. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, adabun naumi asyaratun. Adab tidur ada 10 kata Imam Ghazali. Adab yang ketujuhnya ayyanama mustaqbilal qiblati, bahawa tidur ia hal kadang menghadap kiblat. Tu adab yang ketujuh, tidur menghadap kiblat. Wal istiqbalu ala darbaini, dan bermula menghadap kiblat atas 2 bahagi. Adab tidur malam adalah menghadap kiblat. Wal istiqbalu ala darbaini, dan bermula menghadap kiblat ada 2 bagai. Yang pertamanya dalam keadaan tidur mengiring. Fahamlah macam mana menghadap kiblat. Tidur mengiring macam mayat dalam kubur. Satu laginya tidur melentang atas belakang. Tidur melentang atas belakangnya macam mana tidur melentang atas belakang? Fastiqbaluhu an yakuna wajhuhu
wa akhmisahu ilal qiblati, bahawa adalah mukanya dan dua tapak kakinya kepada kiblah. Itu adab tidur melentang menghadap kiblah hak disunatkan kepada kita. Yang pertama mengiring macam mayat dalam kubur. Yang kedua melentang atas belakang, dengan bahawa muka dan dua tapak kaki menghadap ke kiblah. Itu tidur yang disunatkan kepada kita. Itu adab ketika tidur. Tiba-tiba kita kata itu tidak beradab. Yang beradabnya adalah kepala kepada kiblah. Maknanya kita membelakangkan kiblah sepanjang malam yang kita tidur. Rugi sangat-sangatlah. Dahlah hak beradab yang sebenar dikatakan tidak beradab. Macam mana? Dah kita Syarus Salikin, dah kita Ihya Ulumuddin. Syarus Salikin muka 230 juzuk yang pertama. Ialah orang mengaji ni dia bukan nak kepada kita dalil sangat. Dia faham-faham dia ambil je. Tapi kalau perkara-perkara yang pelik bagi mereka, mereka nak pasti jugalah. Benda pelik. Melentang atas belakang, kaki kena belunjuk ke belakang. Ni orang tua marah ni, pelik. Maka pelik itu kita kena nyatakanlah kita. Bukan mereka perlu kita pada semua masalah. Tapi kalau perkara pelik-pelik tu, kita kena datangkan kitab. Begitu. Memang saya mula-mula jumpa bab adab ni ketika mengaji di Pondok Pasir Tumbuh, kitab Syarus Salikin. Adab tidur ada 10. Adab yang ketujuh, tidur menghadap kiblah. Disunatkan kepada kita menghadap kiblah ada dua cara, satu mengiring, satu melentang. Melentang muka dan dua tapak kaki ke kiblah. Kita boleh pahala sunat sepanjang malam kita tidur dalam keadaan kita tidur dengan beradab. Bukan kita tidur dengan menyalahi adab. Kita boleh membelakangkan kiblah sepanjang malam kita tidur. Tak beradab sangat-sangatlah gitu. Sepanjang malam kita tidur, kita meninggalkan adab yang disunatkan menghadap kiblah dengan kita membelakangkan kiblah. Tiba-tiba membelakangkan kiblah yang tidak beradab, yang merugikan, hak tu dipanggil beradab. Tu jauh sangat tu. Ada ni. Gana. Cuma hari ni saya mungkin baca 2 kitab je lah. Hari kitab ketiga tu kita baca minggu depan lah. Tak berapa gagah sikit. Tebal-tebal, slow. Jadi nak tukar tajuk banyak-banyak ni letih pula jadi. Kita baca ni lah. 80.5 ke 10.40 tu tengok macam mana. Tapi 20 sifat hati tu tertangguh dululah. Mulai hari ni alhamdulillah. Semalam tak ada dah di Masjid Putih. Tak ada Masjid Putih. Selama-lama seingat-ingat saya mengajar di Masjid Putih, semalam lah pertama kali tangguh. Tak ada semalaman. Pernah di Masjid Putih tu hak malam saya tu tak ada, tapi bukan saya, sebab masjid ada buat program. Jadi malam kami jugalah buat program. Jadi saya tangguh lah. Tu pernah sekali kedua kali, tapi bukan sebelah saya, sebelah masjid. Semalam barulah sebelah saya. Mana pertama kali lah. Jadi hari ni kita baca pekoh ni lah. Kita baca pekoh. Bila sebut kata tidur seumpama tu kok, tidur seumpama tu menghadap kiblat, Allah dia kata selama ni. Lepas tu nak kena ejah dia tu, nak kena ejah kati kata Allah dalam ni. Lama ni faham dia kata memang kita maklum lah orang tua marah. Saya pernah tengok sekali dia buat satu program Qiyamul Lail. Program Qiyamul Lail. Di dalam program tu ada ustaz, ada orang biasa.
Lepas tu program tu daripada malam lagi lah. Lepas tu tidur di masjid, lepas tu bangun pagi awal sikit. Masa tidur malam tu, sebahagian tidur mengiring. Mengiring itu satu cara tidur menghadap kiblat, mengiring. Hok ramai-ramai juga kepala lah ke kiblat. Kepala lah ke kiblat. Saya tengok tu ada dalam 4-5 orang hok kaki berunjuk ke kiblat. Saya tengok tu hok popok ustaz. Popok ustaz ni ada 2. Satunya dia mengiring. Mengiring lah maknanya mengiring macam anda kubur tu. Ada beberapa ustaz dia berunjuk ke kiblat. Tapi orang ramai-ramai ni semuanya kepala ke kiblat. So, dia tidur ramai-ramai. Dia kan ada tidur gitu, ada tidur gitu, tidur gaya bebas panggil tau. Tidur dalam masjid ni. Tidur gitu je. Ada hok bawa bantal, ada hok bantal dengan beg, dengan kain tuala, macam-macam lah. Bukan lagi tidur sementara nak qiyamul lail. Tapi dalam ramai-ramai tu orang-orang biasa ni memang semuanya kepala ke kiblat. Sebahagiannya mengiring, mengiring comel, mengiring dada ke kiblat. Ada beberapa orang ustaz sahaja kaki berlunjuk ke kiblat. Tu hak disunatkan. Tapi memanglah kalau kata pelik ke nak kena datangkan kitab tu tak ada masalah lah tu. Kalau kata nak kitab, memang saya ingat muka surat tu, memang saya ingat. Saya saliking tu macam sebut tadi lah, cuma dah ingat 150 ke 160 ke 170 ke, tapi ingatlah 40 kan. Saya cari 150 tak ada, belek pula 160 tak ada, 170 tak ada. Masa tu pusing dah. Dak jumpa kitab ni. Kena 230. Juzuk yang pertama. Tapi kita tengok sini lah. Kita cerita ni khas mayang. Mengiring maklumlah menghadap kiblatnya macam mana. Macam mana melentang atas belakang. Syarat sos mayang adalah menghadap kiblat. Melentang atas belakang ni macam mana kau menghadap kiblat? Adakah kepala ke kiblat ataupun kaki ke kiblat? Kepala ataupun kaki ke kiblat? Kaki ke kiblat itulah sembahyang melentang atas belakang menghadap kiblat. Syarat sos mayang adalah menghadap kiblat. Tak ada timbul pula tau. Tak beradabnya kamu sembahyang. Tak beradabnya kamu sembahyang. Macam mana dibuat sembahyang orang uzur? Tapi memang saya pernah jumpa, tapi saya tak kata apa. Dia semayang melentang atas belakang, dia berunjuk ke kiblat. Siapa yang nak tidur, dia pusing pula orang tua tu supaya kepala ke kiblat. Tak kata apa, biar demo. Jadi susah pula dah. Masa nak semayang, dia pandai pula. Dan sebaik dia semayang tidak membelakangkan kiblat. Maknanya dia semayang comel lah dengan menghadap kiblat. Bayangkan kalau dia faham menghadap kiblat tu dengan kepala ke kiblat, tu dak sah semayang gitu. Tapi mana masa semayang dia tahu macam mana melentang atas belakang menghadap kiblat. Tapi masa sudah semayang nak tidur, dia suruh tu pusing pula kot ni. Kepala pula ke kiblat. Dia buat lain-lain, padahal sama je. Semayang melentang atas belakang menghadap kiblat dengan tidur malam melentang menghadap kiblat sama sahaja. Sama sahaja. Tapi dia tukar. Dah kata bukannya mudah orang tua tu nak tukar-tukar. Tapi saya tak kata apa benda gitu. Kau pandai demo lah kata. Jadi dia sepatutnya kita kekalkan katil tu dalam keadaan berlunjur menghadap kiblat. Dia tidur malam pun menghadap kiblat. Bukan tidur malam orang uzur ni, siang pun dia tidur, malam pun dia tidur menghadap kiblat, semayang menghadap kiblat sampai masa meninggal. Memang jenazahnya sunat letak seumpama tu, menghadap kiblat. Yang peliknya, dia letak kaki orang uzur ni memang kepala ke kiblat.
Lepas dia mati, baru dia pusingkan katil, baru dia adapkan kaki ke kiblat. Oh, kata tahu pula. Dah. Dia tidur malam, dia letak orang tua ni terlantar atas belakang, kepala ke kiblat. Lepas meninggal, dia pusing katil. Dia berunjuk ke kiblat. Oh, kata pandai pula. Walhal sepatutnya begitulah selama-lamanya. Bukan hanya pada masa lepas mati. Sebab dia orang yang nazak, orang nak meninggal, memanglah kita kena letak dia menghadap kiblat. Kaifiah pertamanya, tapi ni jarang dilakukan. Kaifiah pertamanya adalah mengiring. Orang nazak kita letak mengiring. Pandai ni. Dia pun meninggal dunia letak mengiring, tapi jarang orang buat. Orang semuanya letak atas belakang. Pandai ni. Dia masa nazak pun seeloknya letak mengiring menghadap kiblat. Lepas dia meninggal pun kekalkan mengiring seumpama tu. Tapi ini jarang orang buat. Orang buatnya adalah melentang atas belakang pada masa nazak dan juga selepas meninggal. Dan kadang menghadap kiblat, tapi bukan masa nazak, masa meninggal. Keadaan melentang seumpama tu, masa dia uzur selama mening pun kena letak gitu juga. Keadaan ni. Dia uzur melentang, duk gitu semua. Daripada tidur malam, tidur siang, sembahyang, begitulah. Sampai masa dia nazak, begitulah katil dia menghadap kiblat. Sampai masa dia meninggal, begitulah kita kekalkan jenazah tu menghadap kiblat. Tak ada gok-gok katil tu. Bukan kata selama-lama ni tidur, kepala katil ke kiblat. Lepas kata meninggal, walau kepala katil tu dipusingkan. Dipusing dah. Barulah dia letak kaki kiblat. Dah. Daripada awal gitu dah. Dia tidur, dia semayang, dia nazak, dia mati. Kekalkan seumpama tu. Dan kadang melentang menghadap kiblat, kaki tu hulu ke kiblat. Kaki hulu ke kiblat. Kan? Faham tak? Tapi kita ni khas semayang ni. Tapi tak apalah. Kita tu kan dengar hak tidur. Dah tidur malam dah lah. 1/3 umur kita dah. 1/3, 1/4. Kurang-kurang 1/4 ataupun 1/3. Tiba-tiba 1/4, 1/3 umur kita duduk dalam keadaan membelakangkan kiblat. Tidak beradab sangat-sangat, rugi sangat-sangat sebab tak dapat pahala sunat. Tidur dalam keadaan beradab dengan menghadap kiblat kerana salah faham. Bukan hanya tidur tidak menghadap kiblat, hak menghadap kiblat pula dikatakan tidak beradab. Tu jadi payah sikitlah seumpama tu. Mana dua pilihan, mengiring tidur malam ataupun melentang atas belakang. Jadi kita balik kepada hak melentang atas belakang ni. Dan mendiri ia seseorang akan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap ke kiblat. Maka memperbuatlah ia dengan rokoknya dan sujudnya qada kuasanya. Jadi gini. Dia apabila kita tidur melentang atas belakang, menghadap kiblat adalah kira di dada. Jelas kan? Kalau kita berdiri, dada. Duduk, dada. Mengiring, dada ke kiblat. Pada ni. Masa kita rokok, masa kita sujud, kiblat kepada tubuh kita. Kita berdiri, kiblat ke di dada. Kita duduk, kiblat ke di dada. Muka menghadap kiblat, sunat sahaja. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, tidak ada hajah, hukumnya makruh. Ada hajah, tidak makruh. Ada hajah. Apa benda bunyi ni kita paling tengok. Kita paling tengok. Tak makruh kalau ada hajah. Tapi kira kiblat ke sini. Jangan paling ni. Ni jangan. Ni kira kiblat ke di dada. Masa rokok ni kira kepada tubuh. Ni tubuh. Sebab dada sudah kelata. Sujud, dada sudah kelata. Maka kiblat kira kepada tubuh kita. Jadi kalau depan tu ada cucu, contohnya kita nak sujud atas latar, dia duduk depan. Kita pun sujud tepi gitu. Sudah mau mana? Tidak menghadap kiblat, batal sembahyang.
Sebab apa? Sebab ni kiblah. Kira saya ajar ni bukan kiblah masjid ni. Ni kiblah. Tiba kita nak sujud tak boleh, budak duduk congok depan, kita pun paling. Ni. Sudah lari daripada kiblah, batal sembahyang. Kalau kita nak sujud tepi budak ni, kita kena alih punggung kita. Alih ke tepi, kita pergi sujud straight. Mana ni? Kita pun alih punggung tepi, dia pun duduk tepi tu pula. Akhirnya pada duduk mengilar situ je lah orang tua ni. Mengilar lah tu ni. Kita lari daripada dia, sujud ke tepi, dia duduk tepi tu pula. Kita balik tengah, dia duduk tengah pula. Kita sujud lah atas dia. Ataupun kita sujud, kita okay? Sogong ke? Sogong. Kita itulah. Dia pun khabar atas tekuk kita pula. Tak apalah, sujud dukung panjang. Sujud setengah jam pun lagi dia tak lari. Dah nak kata mana, tapi jangan ngilas sudahlah. Jadi kalau mengiring betul kiblah ke di dada. Tapi kalau melentang atas belakang, kiblah sudah ke langit, bukan ke depan. Pandai ni. Maka kalaulah katil tu katil hok pulah tu, katil pulah tu, kita pulah katil. Pada ni. Dada ke kiblah. Dada. Pada ni. Pulah katil, jangan pulah katil siapa macam gini. Ni katil gini kan. Kita pulah katil hok boleh pulah tu lah. Kita pulah siapa cacang gini kok, guling batin kawan tu. Gini sudah lah. Mana dada ke kiblah, muka sunat ke kiblah. Tapi kalau katil kita katil mati, katil biasa, katil besi, kayu biasa tu, kita tak boleh nak angkat lah dada dia tu. Maka wajib kita mendirikan muka dia dengan buh bantal. Wajib. Itu wajib. Tanda ni. Sekarang dada dia ke langit. Maka kiblat dada pindah ke muka. Jadi muka tu kena angkat sedikit dengan buh bantal di bawah. Wajib kan? Wajib. Bila letak seumpama tu, muka dia, kiblah ke di muka, jangan sesekali muka tu berpaling ke kanan dan ke kiri. Ketika kiblah ke di dada, muka boleh berpaling ke kanan ke kiri. Tapi bila kiblah sudah duduk di muka, muka tidak boleh berpaling ke kanan kiri walaupun pada masa memberi salam. Jangan berpaling ke kanan ke kiri. Sebab kiblah duduk sini. Kita biasa kiblah duduk sini. Ketika memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apalah. Sebab ni kiblat duduk sini. Bila semayang melentang atas belakang, dada tak ke kiblat dapat dada ke langit. Kiblat duduk di muka, jangan berpaling ke kanan ke kiri. Tiba-tiba tak ada rebuh bantal. Maknanya dada ke langit, muka ke langit, kiblat ke ditapak kaki. Dia kira. Kiblat ke ditapak kaki. Bila kiblat tak duduk muka dah, muka boleh paling kanan kiri lah. Pada ni. Tapi kalau katil boleh pusing, kiblah akan ke di dada, bukan ke di muka. Muka boleh berpaling ke kanan, boleh berpaling ke kiri. Ada ni. Jadi kalau katil biasa, wajib bubuh bantal supaya muka menghadap kiblah. Dan maka memperbuatlah ia dengan rokoknya dan sujudnya qada sekuasanya. Rokok sujud ni isyarat dengan kepala. Masa kepala atas bantal tu untuk rokok, angkat sedikit, i'tidal, kembali balik kepala atas bantal. Sujud yang pertama, angkat kepala sekadar kuasa. Kalau nak angkat kepala daripada bantal tak kuasa dah, untuk rokok pejam mata, tidak celek. Sujud yang pertama pejam mata, duduk atau sujud celek mata. Sujud yang kedua pejam kembali. Tasyahud buka mata semula. Kalau masa melentang atas belakang, untuk rokok, untuk sujud tidak boleh angkat kepala. Dan jika tiada, maka mengisyarat ia bagi keduanya dengan kepalanya, dan jika lemah ia daripadanya, maka dengan kedua kelopak matanya. Dan jika lemah ia daripada isyarat dan kelopak matanya, maka hendaklah dilakukan sekalian perbuatan semua itu dengan hatinya jua.
Inilah sehingga lemahnya. Maka tiada gugur wajib semain daripadanya sekali-kali. Tiada gugur wajib semain daripadanya sekali-kali selama ada akalnya itu maujud. Apa maujud? Selagi akal dia ada, selagi akal dia siuman, tidak akan gugur kewajipan sekali-kali. Selagi akal maujud, selagi akal ada. Macam mana sakit sekalipun, macam mana tinggal kulit, tinggal tulang sekalipun, ni duduk sini. Hak ni pun hilang dah, barulah gugur kewajipan sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.